Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Kaifa halukum? Amboi bahasa Arab pagi ni ya. Alhamdulillah, insya-Allah semuanya saya doakan sihat sejahtera. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Pagi yang indah, pagi Khamis, 11 hari bulan 11. Cantik pula tarikh hari ini ya. 11/11/2021 bersama dengan saya Da'i Hadari. InsyaAllah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujungnya. Dan tadi dah sama-sama kita baca surah Yasin. Kemudian pagi ini mungkin ada antara kita yang bersiap-siap untuk pergi bekerja sekejap lagi kan. Ada juga yang nak berniaga. Apa sahaja yang anda lakukan, jangan lupa untuk niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah moga menjadi saham pahala kita menuju ke akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah, hari ini para penonton sekalian, 11/11/2021 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita akan bicarakan sirah, topik besar kita, yang mana kita akan bicarakan tentang kisah 25 Rasul, dan kita akan fokuskan kepada Rasul yang namanya juga terkandung dalam Al-Quran, iaitu satu surah juga ada kaitan dengan 11, iaitu surah yang ke-11 dalam Al-Quran, iaitu surah Hud. Baiklah, hari ini kita akan bicarakan tentang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Dan pada pagi ini kita sangat beruntung kerana bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Baik, alhamdulillah. Syukur. Okey Ustaz, pagi ni saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan, terutamanya bila kita ceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, yang mana merupakan salah seorang daripada 25 Rasul yang wajib kita ingati. Dan insya-Allah para penonton sekalian, saya di sini mengalu-alukan soalan daripada anda semua. Caranya macam mana Da'i Hadari nak tanya? Mudah saja ibu-ibu, ayah-ayah dan juga sahabat sekalian. Anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3, itu dia Facebook rasmi kami, ataupun boleh terus sahaja hubungi kami di talian 1-800-881677. Mungkin nak bercakap secara terus bersama dengan Ustaz pun boleh, insya-Allah. Baiklah, Nabi Hud alaihi salam merupakan salah seorang nabi yang mana membawa ajaran yang benar selepas Nabi Nuh alaihi salam dan selepas Nabi Idris alaihi salam. Baiklah Ustaz, sebagai permulaan pembuka lembaran perbincangan kita pada pagi ini, siapakah Nabi Hud alaihi salam sebenarnya dan kepada kaum apakah diutuskan Nabi Hud alaihi salam? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hadari yang saya kasihi. Alhamdulillah. Ya, para penonton yang sama-sama, izinkan saya mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sekali lagi Da'i Hadari dan juga para penonton yang saya kira duduk di bawah limpahan doa Nabi untuk kita semua sejak daripada 1400 tahun yang lampau. Rasulullah mendoakan kepada kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan kepada kita, ya Allah, berkatkanlah kepada umatku ini di awal pagi mereka. Jadi alhamdulillah, nak jadi ceritanya, Tanyalah Ustaz merupakan awal pagi kita, dan kita harap kita mendapat banyak keberkatan daripada duduk kita bersama. Itu yang paling penting. Dan bagi kita sebagai manusia, sebab nilai manusia itu pertamanya dinilai pada akalnya. Jadi apabila kita menggerakkan akal kita untuk belajar, dan apatah lagi kita belajar tentang satu benda yang sangat penting, sesuai dengan doa yang kita baca sebentar tadi dalam solat ya, Da'i Hadari. Betul. Kita sebut kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah jalan yang lurus. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar tunjukkan jalan yang lurus, tapi siapa contoh yang pernah melalui jalan tersebut. Kita minta hidayah, Allah kata an'amta, kami beri kamu nikmat. Dan kita semua tahu bahawa tak lain dan tak bukan mereka yang mesti kita ada di hadapan kita, dan
Sebab bila kita cakap tentang Nabi Hud alaihi salam, nabi-nabi yang lain, dia bukan macam kita duk baca bedtime story, cerita penglipur lara, hikayat merung mahawangsa tak. Dia adalah subjek yang Allah minta kita belajar. Dan adalah penting ya Allah pada kita ini, ya Allah, alimna ma yanfa'una. Sebab kadang-kadang canvas itu terlalu besar, tetapi kita mengambil satu pojok yang sehingga sekira-kira saya kira tak ada benda besar yang kita belajar. Sebagai mungkin permulaan sebelum kita nak pergi pada Da'i Hadari pernah sebut surah yang ke-11, Nabi Allah Hud, 7 kali namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, 5 kali dalam surah Hud itu sendiri. Dan kita nampak bahawa sebab kadang-kadang manusia ni belajar, pernah berlaku pada kisah zaman lampau, seorang murid nak minta belajar pada gurunya, musafir di nak musafir jauh lah, sebab Imam Syafi'i pun kata ilmu ni pertama kena lama dan kemudian kena jauh berjalannya, kena musafir. Jadi dia pun tekad nak musafir, diminta izin 3 hari balik dah, Jadi dia kata, kenapa kamu balik? Kamu kata nak pergi 3 tahun. Jadi dia kata, saya balik sebab saya dah jumpa ilmu yang saya nak cari. Apa dia? Di perjalanan itu, dia nampak, Masya Allah, dia jumpa satu benda yang sangat hebat. Dia rasa, apa dia? Seorang yang dirompak. Dulu, zaman dulu ada banyak qati'ut tariq ni, maknanya lanun jalanan yang merompak dia, potong tangan kaki orang tersebut. Dan yang menakjubkan dia ialah, dia tak mati kerana apa? Allah hantar helang untuk bagi makan pada lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut redha dekat situ, dan dia kata, saya dah belajar satu benda yang penting. So dia kata, apa yang kamu belajar? Saya belajar, dia kata, walau sedaif mana kita, Allah akan jadikan rezeki itu terjamin. Maka saya dapat dah ilmu. Maka guru dia kata apa? Ini yang penting ni. Kita nak cakap tentang Nabi Hud alaihi salam, tapi angle mana kita tengok? Guru dia berkata, kenapa kamu tengok lelaki dhaif tersebut, tetapi kamu tak buka untuk lihat kenapa kamu tak jadi helang yang memberi makan tersebut? Kalau kamu fikir untuk menjadi helang yang gagah, kamu fikir bahawa dia tak cukup dengan hanya menadah mulut dan hanya berdoa dan meminta. Kamu punya kekuatan. Dan ketika itu baru dikata bahawa rupanya belajar itu satu perkara, tetapi sudut belajar mana itu yang lebih penting. Jadi kita nak Nabi Hud alaihi salam, sebab kalau kita tidak teliti, dia hanya akan jadi sebuah kisah-kisah cerita, tetapi rupanya Allah suruh belajar tentang sunnatul awwalin dalam menstruktur sebuah tamadun. Makna kisah yang insya-Allah Allah maftah lana ya Allah futuhul arifin, alimna ma yanfa'una, doa-doa yang kita panjatkan pada Allah dalam kami nak bercakap tentang nabi yang dikira sebagai awal manusia. Bagaimana kami boleh belajar daripada sunnatul awwalin, aplikasikannya dalam menjadi perkakas penting dalam pelajaran kami dalam pembinaan tamadun. So bila kita cakap tamadun, bukan soal benda kecil. Betul. Satu benda yang sangat besar, dan insya-Allah kita doa pada Allah dan yang hadari, dengan kita kenalan dengan Nabi Allah Hud, kita tahu insya-Allah mengajar kita kepada bukan sekadar cerita tentang susuk seorang manusia yang istimewa, tetapi bagaimana penerokaan tamadun yang kita boleh belajar, sebab kita tak nak ada benda baik yang Allah cerita dalam Quran, wa hadainahun najadain. Ada benda baik surah Allah ikut, dan ada benda tak baik yang bukan Allah suruh ikut, tetapi kami tunjuk supaya kamu tahu bagaimana nak menghindarinya. Jadi lebih kurang macam itulah sebagai sedikit mukaddimah, supaya insya-Allah ya Allah perbincangan kita ni menghala kepada sesuatu pengajaran yang boleh kita apply dalam kehidupan kita tentang Nabi Hud alaihi salam. Jadi Nabi Hud tadi nak jawab juga soalan Da'i Hadari, takut nanti Da'i Hadari kecil hati dengan saya. Nak jawab juga. Nabi Hud alaihi salam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang berulang kali Allah menyebut namanya di dalam Al-Quran, yang pendek je kaumnya, tapi power. Ad, kaum Ad, dan insya-Allah inilah benda yang mungkin kita akan jadikan bahan bincang kita dalam perjalanan Tanyalah Ustaz 11 hari bulan insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya nampak apa yang Ustaz akan kongsikan sebenarnya ia sangat luas. Bahkan ilmu itu bukanlah dilihat dari sudut sirah, belajar sejarah saja, tidak. Akan tetapi sebenarnya bagaimana kita dapat mengambil ibrah daripadanya untuk membina diri kita serta masyarakat kita serta ketamadunan kita, betul Ustaz ya? Insya-Allah. Baiklah, banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baiklah, terima kasih para penonton sekalian kerana pagi ini masih terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Dai Hadari bersama dengan anda insya-Allah, dan kita tidak sahaja bersama dengan saya tetapi bersama dengan Ustaz Zul Ramli Razali, di mana kita bincangkan topik kita hari ini iaitu sirah kisah 25 Rasul, yang mana kita fokuskan kepada Nabi Hud alaihi salam. Baiklah Ustaz, kita nak mendalami kisah ataupun sirah Nabi Hud alaihi salam ini. Akan tetapi berdasarkan soalan daripada sahabat kita ini, Adib Aizuddin di Facebook, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Bagaimanakah susuk tubuh Nabi Hud alaihi salam? Adakah Nabi Hud alaihi salam berasal dari keluarga yang berpengaruh daripada suku Ad? Ini mungkin kita nak gambarkan juga adakah lebih kurang dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, apakah sejak kecil beliau telah memiliki peribadi yang baik, budi pekerti yang luhur dan sangat bijaksana dalam pergaulan ketika bersama dengan kawan-kawan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dai Hadari dan pasti juga pada Adib ya. Adib beradab orangnya insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan benar soalannya bila kita tentang Nabi ni biasanya dua susuk. Bila kita nak cakap tentang peribadi terlebih dahulu biasanya kita akan cakap tentang khalqan wa khuluqa. Ya, pertama tentang diri, kemudian tentang peribadi, kemudian kepribadian dia. So mungkin soalan tadi secara umumnya kita dapati menanya tentang khalqan, peribadinya ya. Dan juga soalan yang kedua juga tentang kepribadiannya sejak daripada kecil. InsyaAllah kita cuba melihat apa yang boleh kita bincangkan bersama. Kalau dari sudut peribadi terlebih dahulu ya, tentang susuk tubuh, saya kira kalau kita tengok Nabi Allah Hud alaihi salam ini, sebagai contoh dalam Al-Bidayah, dalam kitab, dalam Qisas Al-Anbiya oleh Ibn Kathir, menyebutkan tentang salasilah keturunan Nabi Allah Hud alaihi salam ya, dikatakan bahawa Hud bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh ya, bin Mattusalah bin Akhnukh bin Yad bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam. Jadi kalau kita dapati bahawa sebab ada juga muarikh menyatakan bahawa Nabi Allah Hud ni, kalau kita tengok keturunan Rasulullah itu sendiri, katalah kita ambil daripada Nabi Allah Ibrahim. Sebab Nabi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim daripada susu galuh Nabi Nuh alaihi salam. Ada tak masuk Nabi Hud ya? Sebab ini dibincangkan oleh para ulama hadis sebagai contoh. Gaya Nabi menanya dan ditanya ketika Isra wal Mi'raj menjadi maklumat adakah ini keturunan Nabi daripada keturunannya atau tidak. Ya, sebab dalam konteks ketika diberi salam oleh Nabi Hud ketika Isra Mi'raj Nabi, kelihatan dia tidak daripada datuk Nabi ya, kelihatannya. Maka sebab tu mereka menyatakan bahawa Nabi Hud itu adalah keluar daripada jalur katalah Nabi Allah Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Saleh bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh, kita katakan ya. Baik, kalau kita tengok tetapi ada ulama yang menyatakan bahawa Nabi Hud itu dalam nasab dia bukan nama Hud ya, namanya Aibar. Jadi sebab itu saya sebutkan tadi Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh. Apa yang penting di sana kita dapati, tak apalah sebab itu menjadi perbincangan di kalangan para ulama. So kalaulah Nabi Hud adalah Aibar, memang dia juga adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan juga, elok juga kalau saya kembangkan sikit daripada Adib punya soalan tadi ya, daripada soalan Adib tadi, bahawa Nabi Rasulullah ada menyebut dalam hadis, Nabi kata ada 5 nabi daripada bangsa Arab. Ya, 5 nabi daripada bangsa Arab kata Nabi. Baik, yang pertama adalah Nabi Hud ya. Yang kedua adalah Nabi Saleh, yang ketiga adalah Nabi Shu'aib, yang keempat adalah Nabi Allah Ismail, dan yang kelima adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Hud ini termasuk dalam nabi daripada bangsa Arab Al-Aribah ya, sebab Arab ini dia ada beberapa layer Arab ya. Ada Arab Aribah, ada Arab Baidah, ada Arab Aribah, dan selepas Nabi Allah Ismail ke bawah disebut sebagai Arab Musta'ribah. Ya, Arab Musta'ribah ni maknanya orang Arab yang bukan asalnya Arab.
Sebab Nabi Ismail bukan orang Betul. asal Arab, ya, tetapi datang daripada Palestina, bergabung dengan Mesir, Betul. ya, Betul. sebab Qibti, Ya. ya, ada Siti Hajar, kemudian membentuk Arab Musta'ribah, ya. Walau bagaimanapun mungkin sedikit tentang kepribadian pribadi terlebih dahulu. Nabi Allah Hud alaihi salam, begitulah sedikit latar belakangnya. Ada hadis yang menyatakan bahawa dia adalah daripada orang Arab, daripada hadis Nabi, dan ada yang menyatakan bahawa dia juga adalah susu galur daripada keturunan Rasulullah, daripada keturunannya. Jadi kalau nak tanya tentang susuk tubuh, ya, ini memang macam, kan biasalah nak kenal seorang tu di ketinggian dia berapa. Ya, pada rupanya. Kalau kita tengok tak jauh daripada Nabi Allah Nabi Adam alaihissalam, dalam Sahih Bukhari menceritakan besarnya tubuh Nabi Adam, ya, tentang berapa 60 hasta tingginya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita tengok dalam beberapa lapisan generasi tadi, tak mungkin tidak juga kita nafikan bahawa susuk tubuhnya juga besar, ya. Dan begitu juga Allah pun menggambarkan dalam Al-Quran beberapa kali tentang kaum Ad secara umum tubuh mereka besar. Jadi kita boleh bayanglah, cuma saya tak dapatlah nak kata berapa meter ketinggiannya secara tepat, betul, ya. Jadi dan pastinya seorang nabi, mereka ialah bukan baik ketika jadi nabi. Itu istimewa nabi, ya. Sebab tu mereka ada mukjizat dan mereka ada irhas, ya. Mereka itu ada kelebihan sejak daripada lahir, sebab Allah bukan baru terfikir nak jadikan nabi lah dia ni, tak, ya. Allah telah memilih sejak daripada azali lagi. Allah telah menetapkan hamba-Ku ini yang bernama Hud, maka Allah tetap akan memeliharanya supaya nanti jangan bila dakwah lah, kau dulu siapa je masa tadika dulu, ya Allah. Macam aku tak kenal. Macam tak kenal, kan. Jadi mereka itu sahsiahnya telah terjaga dan tak mustahil, ya, bagi menjawab soalan Adib sekali lagi, bahawa sejak daripada kecil pemeliharaan itu telah terjaga, kepribadian itulah terserlah, itu tidak mustahil. Saya terfikir satu soalan, Ustaz. Digambarkan ketika itu umat Nabi Hud, iaitu kaum Ad, majoritinya bertubuh sasa, berbadan besar, dan mempunyai anugerah tanah yang subur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia disebut, bagaimana, Ustaz, gambarannya ketika itu nak berhadapan dengan kaum yang bertubuh sasa, kemudian kalau ni nak dicarikan cacat celanya tidak ada, kerana mereka semua dianugerahkan dengan kekayaan dan nikmat tanah yang subur. Bagaimana, Ustaz? Ya, sebab itulah, ya, sebenarnya satu perkara yang penting juga untuk semua rakan-rakan dalam Tanyalah Ustaz ni, kita tahu bahawa kaum Ad, ya, adalah kaum yang pertama syirik kepada Allah setelah peristiwa taufan Nabi Allah Nuh. Ya, sebab Nabi Nuh ini mungkin sebelum ni kita dah berbincangkan dalam Tanyalah Ustaz, ya. Sebahagian daripada ulama menyatakan Nuh, ya, daripada kalimah Nauh. Nauh ni adalah asyaddul buka, ya, bila seorang tu menangis tetapi bukan teresak-esak, tetapi satu tangisan yang kita dengar suara dia. Jadi sehingga Nauh dinamakan Nauh kerana tangisan tersebut. Kenapa dia menangis beria sangat? Sebab di alam ini, di planet bumi ini, sejak daripada Nabi Adam alaihissalam, manusia tidak pernah lagi syirik pada Allah. Derhaka mungkin derhaka, buat dosa mungkin buat dosa, kecil atau besar, tetapi tak sampai melanggar extend, tidak lebih kepada border, kita kata, sampai syirik pada Allah. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Umat ni satu je dulu. Fakhtalafu, kemudian mereka ikhtilaf. Ikhtilaf di situ ialah ikhtilaf akidah. So Nabi Nuh berhadapan, dan bermula dari situ berlakunya kehancuran dengan taufan yang kita tahu. Dan kemudian manusia okey, dan generasi ke generasi datang kaum Ad. Macam Da'i Hadari kata tadi, tubuh sado, tak payah pergi gym, dah sado semula jadi. Jadi kemudian masya-Allah subur tanahnya, ya, airnya keluar. Dan ini yang kita katakan, sebab itulah kita belajar kenapa Allah berulang kali menyebut sunnatul awwalin, ya, sunnah al-awwalin. Sunnah ni maknanya adalah satu jalan yang berterusan, berlaku pada zaman dahulu. First yang berlaku pada Ad, tetapi akhirnya semua yang Da'i Hadari sebutkan tadi adalah seolah-olah menempah jalan kehancuran. So maknanya tamadun di hadapan kita, kalau kita nak belajar kemajuan di hadapan kita, nikmat kita itu, dia boleh sama ada kemakmuran yang mendatangkan berkat, atau kita sedang menempah jalan ke arah kehancuran yang fatal. Jadi kita harap, masya-Allah, kita tak tergolong dalam
seperti kaum Ad tersebut. Itu dia. Nampak tanah yang subur, nampak kekayaan, tapi kita ingatkan itu nikmat, sebenarnya itu ujian dan Allah sedang menguji kita. Okey Ustaz, satu soalan di Facebook, Ruby Abu Bakar katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Berapakah umur Nabi Hud alaihi salam ketika diangkat menjadi rasul? Dan apakah azab azab tu yang diterima oleh kaum Ad setelah mereka ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, tentang berapakah umur secara orang kata bidhabt dengan tepat berapa umur, saya kira tidak ada, umum je, secara umum saja ya. Maknanya umur Nabi Allah Hud alaihi salam ketika diangkat menjadi rasul. Even kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim sendiri pun, contoh Nabi Ibrahim tu sangat namanya berulang kali. Allah selepas Nabi Musa yang paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran Nabi Allah Ibrahim namanya ya, nabi-nabi ni. Dan Nabi Hud ni hanya 7 kali kita katakan. Jadi tentulah tak banyak maklumat yang, sebab pada kita bila Allah kurangkan maklumat, maknanya tentang fakta itu bukanlah jadi penting sangat. Tetapi apa moral daripada kisah itu yang lebih penting ya. Kenapa satu prinsip dalam sejarah adalah history repeats itself. Ya, sejarah ni dia ada tabiat dia. Dia berulang dengan sendiri. Dia akan berulang. Jadi Ad itu akan ada walaupun tak sado. Ya. Kisah Ad itu akan berulang balik, neonya berlaku lagi dalam fasa dan bentuk serta wajah yang baharu walaupun tak sesado kaum Ad, tetapi dia akan berulang dengan sendirinya ya. Jadi sebab tu apabila Allah blurkan, grey line kan pada tentang berapa umur dia, berapa susuk tubuh dia, bila dia jadi, itu tidaklah menjadi kita rasa macam Allah tak dapat belajar sesuatu. Sebab apa yang kemudian ya Allah ceritakan dalam Al-Quran, kita tengok dalam kitab tarikh, boleh sangat menjadikan subjek penting untuk kita. Tadi macam kita katakan tadi lah, kita nak banner. Kalau tamadun tu nampak besar sangat lah kan. Macam bahasa universiti, mungkin bahasa parlimen. Tak, nak membina orang kata kemakmuran dalam rumah tangga. Itu kecil kan. Itu sekecil itu, insya-Allah kita boleh belajar daripada kisah Nabi Allah Hud. Ya, bagaimana dia berhadapan. Jadi Ruby yang bertanya tadi, saya mungkin tak boleh nak jawab berapa macam Nabi lain. Itu pun khilaf ya. Kalau kita tengok Nabi Muhammad pun katalah umur begini pun masih ada khilaf tentang ketepatan ataupun yang disebutkan, yang kita kena pinpoint kan dia ataupun bidhabkan dia tu. Jadi yang penting adalah pengajaran, bukan sekadar hanya subjek fakta yang tepat tersebut. Saya ada satu soalan yang saya nak tanya sekejap sahaja lagi. Cumanya mungkin ini satu pertanyaan daripada para penonton juga Ustaz. Mungkin ya atau tidak saja. Adakah maksud Ustaz tadi dengan izin the history will repeat itself, bermaksud kaum-kaum terdahulu perangainya itu akan ada ketika umat akhir zaman? Ya. Allahu Akbar. Ambil masa sejenak, kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perasan atau tidak, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan persoalan. Bahkan ada permasalahan berkaitan dengan diri kita, juga berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan hukum hakam, bahkan berkaitan dengan negara secara besarnya itu, secara umumnya itu. Tetapi perasan atau tidak, segala jawapan itu ada dalam Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kerana di sini, di medan ini, kami kongsikan segala ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini Alhamdulillah kita bicarakan tentang sirah, kisah 25 Rasul, iaitu kita fokuskan kepada Nabi Hud alaihi salam bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah, kepada anda semua terus tanyakan soalan. Boleh saja terus tanyakan soalan kepada kami, terutamanya boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh terus hubungi di talian 1800 88 1677. Tapi jangan tanya saya, tanya Ustaz.
Baik Ustaz, seronok bila kita dapat bincangkan tentang sirah Nabi Hud alaihi salam ini. Cumanya kita boleh pergi dengan lebih dalam sedikit Ustaz. Soalan daripada Laila di Larosa di Facebook ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah Nabi Hud alaihi salam memulakan dakwahnya? Serta adakah mudah bagi Nabi Hud alaihi salam menarik perhatian dari kalangan kaumnya iaitu kaum Ad dalam seruan dakwahnya ketika itu? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Betul juga Ustaz, macam mana kaedah sebab Nabi Nuh begitu lama baginda berdakwah, kemudian hanya 80 orang yang beriman. Nabi Hud baik, elok juga kita tengok, terima kasih Laila ya. Elok juga kita tengok bahawa bila kita kata memulakan dakwah, so apa yang didakwahkan? Apa kontennya? Di mana titik mulanya? Titik mula tu mungkin soalan kedua sebenarnya. So apa konten? Konten. Apa yang kita nak sampaikan? So dalam konteks dakwah, Da'i Hadari lebih tahulah sebab namanya Da'i Hadari. Amin ya Rabb. Jadi bila dalam konteks da'i, faktor yang terpenting adalah mad'u. So Allah tak utuskan seorang da'i untuk saja menambah, orang kampung saya di Kuala Tembeling kata menambah tepung cair. Ya, so maknanya mereka tak perlu tapi saja datang nak bagi supaya kalau gambar selfie kita ada kat belakang nampak hujung-hujung telinga. Tak. Ya, dia adalah pemain utama si da'i Rasul ini. Jadi mesti kita tengok apa masalah kepada mad'u itu. Ya, ni apa masalah dia sebenarnya. So bila kita tahu masalah dia, baru kita tahu nanti baru kita tahu apa konten yang disampaikan dalam dakwah Nabi Allah Hud alaihi salam. Baik, dalam nabi-nabi ya, kalau Da'i Hadari kita tengok ya, hanya Nabi Allah Idris saya kira yang isi dakwahnya adalah tentang bagaimana nak membangunkan tamadun. So nak cerita tamadun ni dia adalah masternya adalah Nabi Allah Idris alaihi salam. Suatu Allah menyebut dalam Al-Quran, Nabi Idris ni pahalanya berkembang setiap hari. Tak mustahil setiap ketamadunan yang berlaku pada hari ini adalah daripada genetik Nabi Allah Idris. Sebab tu pahalanya dalam Islam kan, wa man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa buat satu benda baik orang ikut dia dapat pahala. So Nabi Idris, sebab tu dengan sebab ilmu itu dia angkat, bahkan dia matinya kata ulama bukan macam biasa-biasa, tetapi matinya masya-Allah di langit yang keempat. Nak ceritanya tingginya ilmu. Jadi nak ceritanya sikit pattern, maknanya hanya zaman Nabi Nuh. Sebab tu kita nampak zaman Nabi Nuh manusia mula syirik pada Allah dan kena taufan, dan kemudian manusia balik syirik pada Allah. Setelah tadi leka, lalai, berhibur dan segala macam, generasi berganti dengan generasi TikTok dan segala macam. Zaman itulah, bukan TikTok zaman sekarang. Maknanya lalai itu masya-Allah semuanya dah lalai sebab tak ada benda ar-ra'ahu staghna. Manusia ni problem bila ar-ra'ahu staghna. Bila dia rasa di bahu dia dah cukup dah. Tak ada masalah apa dah. Dan itu yang berlaku kepada kaum Ad. Dan elok juga kita bincang Laila ya, bahawa mereka berhala kali pertama ketika itu. Dan contohnya berhala yang ada adalah berhala Sadak, dan 3 berhala pada zaman itu, Sadak, Samud dan Al-Hibab. Dan tiga berhala ini maknanya bila sampai kepada syirik kembali, maknanya penyakit masyarakat tu dah benar-benar rosak. Ya, sebab menurut kita, menurut agama, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, kedosaan ini hanya sebagai satu mukaddimah ataupun perintis kepada matlamat yang tertinggi daripada syaitan. Sebab tak dapat tidak ya, Da'i Hadari, kalau kita buka Quran sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada penghujung, maka Allah berulang-ulang kali menyebutkan faktor X factor kepada semua kejahatan. Maka susuk yang ada di belakangnya adalah syaitan, iblis. Itu ada di sepanjang perjalanan. Jadi maka sebab itu kalaulah soalan Laila di Larosa tadi, artinya konten yang nak disampaikan oleh Nabi Allah Hud kepada kaum Ad adalah soal akidah. Ya, maknanya terasnya soal akidah. Dan yang kedua adalah al-inzar. Inzar je sebab benda baru lagi. Ya, tsunami baru lagi. Maka kalau kita tengok, itulah perkara yang banyak ditekankan oleh Nabi Allah Hud, dan dia bermula
apabila Allah memberikan kepadanya wahyu, dan kemudian dengan wahyu, sebab Nabi adalah dia tak boleh cakap sesuatu melainkan benda yang datang berita kepadanya, dan Rasul bersungguh menyampaikan. Jadi bagaimana bermula setelah ada konten tersebut, bila bermula ketika pastinya sebab konteks dalam konsep da'i mad'u tadi, bila ada mad'u dan buat salah, barulah Allah lahirkan seorang rasul menyelesaikan masalah tersebut. So bila mula berlaku kesyirikan, bila berlaku kekufuran, bila berlaku kezaliman kepada manusia kaum Ad tersebut. Satu soalan daripada saya, Ustaz, yang saya kira perlu ditanyakan. Baik, kita lihat bagaimana Nabi-Nabi sebelum itu, Nabi Nuh alaihissalam, yang saya kira tidaklah terlalu jauh sebelum Nabi Hud diutuskan. Sebelum itu pun ada Nabi Idris. Cuma nak ceritanya, bagaimana Nabi Nuh itu sendiri, azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh itu pun dah menggerunkan. Tak lama kemudian Nabi Hud. Adakah kaum Ad ini mereka tidak mengambil iktibar atau sengaja lupa apa yang berlaku pada kaum terdahulu? Allahu Akbar. Da'i hadari, kalau saya nak ambil teropong, ya, nampak jauh sampai ke beribu-ribu tahun lampau, manusia tak ambil iktibar. Tak payah sangatlah. Covid pun berapa orang belajar? Sekarang pun berapa orang ambil iktibar, ya? Tak ada ambil iktibar. So kalaulah kita tengok satu bala yang menimpa dunia pun manusia tak belajar, dan tak ada pelajaran pun kita dapat. Berkelahi lagi ada. Lagi bukan lagi. Pelajaran tak dapat. Apatah lagi kaum yang kita nak teropong beribu-ribu tahun yang lampau. So sangat mudah bagi mereka untuk lupa tentang perkara tersebut. Allah. Jadi sebab itulah kita harap kita dalam Tanya Allah Ustaz ni, biarlah ya Allah sentiasa diingatkan kami, sebab kami ni sifatnya mudah lupa. Allahu Akbar. Satu peringatan buat kita para penonton sekalian, kerana setiap apa yang berlaku pada umat terdahulu itu adalah gambaran apa akan berlaku pada umat akhir zaman. Tapi alhamdulillah kita dikurniakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana azab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan. Baik, Ustaz. Sal Rashid di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Beliau ada dua soalan, Ustaz. Katanya, adakah ciri-ciri dan sifat kaum Ad itu gagah perkasa, tubuh badan yang besar, kemudian memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sifat mereka sangat sombong kerana diberikan kekuatan itu dan juga tanah yang subur. Mereka tamak serta menolak ajaran Nabi Hud alaihissalam kerana mereka lebih percaya akan sembahan patung berhala yang macam Ustaz sebut tadi dari nenek moyang mereka berbanding untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua, apakah bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi oleh Nabi Hud alaihissalam ketika berdakwah dan mengajak kaumnya, iaitu kaum Ad, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Sal Rashid, ya. Okey, Sal Rashid dan semua para penonton yang bersama dengan kita, betul apa yang, sebab Sal Rashid pun dia buat homework kan, dia kaji tentang Nabi Allah Hud dan dia dilontarkan soalan untuk kembangkan lagi perbincangan. Memang kita tahu Allah memberi kita nikmat, dan nikmat itulah ikhtibar ataupun ujian untuk kita. Manusia nampak bala itu ujian, tetapi manusia tak nampak yang nikmat itu ujian. Dan ujian nikmat itu lebih ramai manusia tewas berbanding nikmat bala. Sebab bala manusia balik ke rumah Allah, sujud pada Allah. Tapi bila tenggelam dalam nikmat, manusia lagi jauh untuk sujud pada Allah, merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran umum terlebih dahulu, Sarasid, ya. Dan Allah menjadikan nikmat kepada, tadi kita dah sentuh dah sebenarnya, Da'i Az-Hadari pun dah sentuh kan. Secara semula jadinya kaum Ad ini Allah berikan kepadanya kekuatan individu, ya. Dan kekuatan ni dalam Al-Quran, apabila Allah ceritakan tentang quwwah, dia bukan sekadar quwwah jasadiyah, tetapi quwwah aqliyah, ya, kekuatan akal. Maknanya mereka adalah kaum yang brilliant, kaum yang bijak. Sebab kita ni bila tengok kuat kita tengok kuatlah, kita ingat kuat badan. Tetapi kuat dalam Al-Quran merujuk kepada kepintaran dan kebijaksanaan, ya. Jadi kita harap dan kita tahu bahawa manusia, sebab tu ketika ditanya pada Nabi tentang siapa yang paling pandai, Nabi merujuk pada Nabi Adam alaihissalam.
Sebab dia adalah ibu kepada seluruh ilmu tu Allah bagi kepada dia, dan dia akan turun berpecah diagih sampai berbilion manusia pada hari ini. Jadi ketika tepu padu pada ketika itu, bayangkan kekuatan intelektual yang ada pada mereka, ya. Dan Allah menyebutkan tentang apa yang mereka bangunkan, orang tak boleh bangunkan. Ya, kalau kita tengok keupayaan kaum Ad, kaum Samud, ya, yang boleh memahat batu. Betul. Ya, kita hari ini kalau nak buat bangunan macam tu kena lembutkan dulu. Betul. Konkrit, keraskan dia, barulah kita kata ada campuran-campuran dia. Dia batu yang keras tersebut diukir, dan saya tak nampak lagi teknologi kita pada hari ini jumpa bagaimana gunakan teknologi, dan kita inferiority, maka kita terus kata ini adalah daripada alien. Orang kita mudah aja, ya. Dia tak percaya kepada tak masuk akal tu, maka dikata ini adalah teknologi daripada alien. Sedangkan teknologi orang terdahulu yang memang Allah tekankan, Allah bagi kelebihan itu. Jadi apa yang ada latar belakang pada kaum Ad, kekuatan tubuh, kekuatan akal. Dan kemudian benar juga, saya hanya nak sambung apa yang Da'i Hadari katakan, bahawa Allah uji lagi dengan kemakmuran, ya, muka bumi dan hasil mahsul, ya. Ialah kalau kita bayang pun tak tercemar apa pun pada ketika itu, tak berlaku lagi orang kata rampukan apa-apa pada sumber bumi. Cuba bayang, ya, masih lagi orang kata kalau hutan dara kita katakan, maka mereka yang menerokanya punya banyak mereka dapat. Inilah latar belakang. Namun daripada kekuatan tubuh yang sebegitu, kekuatan tadi dua tadi, ya. Jangan hanya tengok kekuatan kita ni bila kekuatan terbayang je yang sado-sado tu kan. Kebijaksanaan melahirkan yang pertama sombong. Yang kedua, apabila makmur muka bumi, maka melahirkan lalai. So saat sombong bergabung dengan lalai, maka jadilah sikap manusia yang menjadi sikap kepada kaum Ad. Jadi sebab itulah yang kalau kita nak belajar ni, ya Allah, kalau kita tengok kita pun ada sombong, kita pun ada lalai, rupanya kita pun sedang mengcopy and paste, ya, apa yang berlaku pada Ad. Dan ingat, itu pilihan kita. Manusia boleh memilih untuk jalan, tetapi akibat bukan pilihan kita. So kaum Ad, dia tak pilih akibat, dia pilih jalan. Tetapi kalau jalan yang macam ni, di hujungnya adalah binasa. Kalau kita follow benda yang sama, maka hujungnya adalah binasa juga. Jadi kita tengok balik apa yang diajar oleh Nabi Allah Hud setelah tadi soalan Salah Rasid tadi, untuk melihat latar belakang kaum Ad itu. Saya risaulah Ustaz, sebab sejak akhir-akhir ni pun banyak yang mencabar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana diberikan kelulusan, diberikan ilmu, kemudian boleh pula mempersoalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Na'udzubillah min zalik, Ustaz, ya. Baik Ustaz, kejap lagi saya nak tanya berkaitan dengan metodologi ataupun kaedah dakwah Nabi Hud alaihi salam berdepan dengan umatnya yang kuat spiritualnya, kuat dia punya kekuatannya dan kuat intelijennya tu. Tapi tak apa, kejap lagi, ya. Baiklah, anda semua terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan percaya atau tidak, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza, dan juga kita bawa ilmuwan yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberi pencerahan dan juga menyebarkan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah, pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan tentang sirah, iaitu kita fokuskan kepada kisah 25 Rasul berkaitan dengan Nabi Hud alaihi salam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz, tadi saya jadi macam kelu lidah. Sebab apa Ustaz? Ustaz nyatakan bagaimana kaum ini, kaum Ad ini, mereka bukan calang-calang, bukan biasa-biasa Ustaz. Mereka ini dikurniakan tubuh badan yang kuat, bahkan mereka ada kecerdikan yang terlampau cerdik lah orang katakan. Jadi Ustaz, bagaimana kaedah ataupun metodologi Nabi Hud alaihi salam nak berhadapan untuk berdakwah tu Ustaz?
Ya, sebab itulah sebenarnya kalau kita nak belajar dan yang hadari kan, manusia ni dia ada 100% saja, tu problem dia. Ya. Setiap kita hanya ada 100%. Ya. Ya, kita tak ada dapat 120%. Takkan Itu lebih. bahasa je. Ya, saya bagi 120%. No, manusia ada hanya 100%. Ya. Dan manusia apabila dia rasa dia dah complete 100% dia, ya. Dan dia lupa bahawa dalam 100% tersebut masih ada ruang, ya, yang namanya ruangan spiritual. Ya, ruang spiritual yang nak dibetulkan. Kemabukan mereka-mereka yang maju ialah apabila hanya melihat kepada fizikal. Dan inilah yang menjadi dipercayai, yang dipegang, yang diyakini, bahkan ditaksubi oleh kaum Ad. Maknanya apa yang ada pada fizikal pada mereka dah cukup dah. Sedangkan Nabi datang, ya, ketika semua dah cukup. Nabi taklah, sebab tu Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi bukan datang nak ajar sains, ya. Walaupun dalam Al-Quran ada sains, tapi sains. Nabi bukan seorang saintis. Nabi bukan nak ajar cara bisnes, walaupun dalam Al-Quran ada ayat tentang bisnes. Tetapi ada ruang kosong yang penting, yang tak ada pada akal, tak dicapai oleh akal, yang hanya capai melalui nakal, ya, melalui wahyu. Maka kerana itu pada kaum Ad ini, kalau kita kata apa Nabi Allah Hud, Nabi Hud pasti akan pergi kepada persoalan akidah. Maknanya menyebut soal akidah, maka itulah perkara yang menjadi bahan dan konten tadi. Dan of course lah nabi-nabi ni menggunakan akhlak yang ada pada mereka. Sebab tu Nabi tak ada seorang yang kita tengok akhlaknya apa kata, orang kata meraban. Betul. Tetapi kemudian jadi rasul dah. Sebab akhlak itulah sebenarnya medium untuk dia jadikan jalan untuk dia sampaikan konten tadi kepada mereka. Jadi begitulah juga yang berlaku, sebab akhirnya manusia ni dan hadari, kalau kita tiup belon sampai jadi besar dan kemudian saya bagikan satu lidi sate untuk cucuk, mungkinkah pecah agaknya? Pecah kalau kena pada tempatnya. Tetapi tahukah kita bahawa pada belon yang merenin itu, yang sedang besar tu, yang besar itu, ada sebenarnya soft spot yang kalau kita cucuk dia tidak pecah. Yang ni lepas ni penonton boleh balik dan cuba kena cucuk. Cubalah ni. Yang kena cuba. Maknanya nak bagi tahu bahawa belon yang sebegitu kritikal kita kata, tapi kalau tepat pada soft spotnya, dia tidak pecah. Begitu juga manusia. Cuma Allah memang menerangkan tentang manusia ini secara semula. Jadi lupa, namun tugas seorang Rasul bukan untuk hanya deal dengan sifat kelupaan mereka, tetapi deal dengan soft spot mereka. Maka sebab itu tetap juga ada yang beriman, walaupun of course kita katakan tadi cabarannya sangat besar yang dilalui oleh Nabi Hud, nak berhadapan dengan orang bijak, orang pandai, orang kuat, orang sempurna, orang hebat. Ya, kalau kaum yang miskin, senang kita tapau je kan. Bagi bantuan, lepas tu kita bergambar, dah mereka semua beriman kepada Allah. Tetapi tidak bagi mereka yang intelek, yang mereka ada segala-galanya. Ya, jadi bukan apa Ustaz. Sebab kadang-kadang tu kita ambil ibrah daripada kisah terdahulu untuk zaman sekarang lah. Kadang tu ada para ilmuwan yang menegur satu-satu golongan. Mereka kata, awak nak tegur saya pun lebih kaya daripada awak. Ataupun ada yang kata, awak nak kata saya ni lemah, saya lebih gagah daripada awak. Itu pun masalah juga Ustaz. Betul. Allahu Akbar. Baik Ustaz. Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook ni katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah antara nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kaum Ad? Kemudian yang kedua, mengapakah kaum Ad susah untuk beriman sedangkan Allah kurniakan berbagai-bagai nikmat? Baik, terima kasih Muhammad Faizal, ya. Okey, perkara soalan itu mungkin yang kita dah sentuh-sentuh lah. Tetapi saya suka untuk zoomkan. Contohnya, silakan. Faktor-faktor yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang adanya faktor tipuan syaitan. Allah. Ya. Dalam semua benda sebenarnya kerosakan yang berlaku pada diri, pada keluarga, semuanya adalah sebenarnya hatta kepada masyarakat yang lebih besar, hatta kepada intelektual dan kebijaksanaan, dia sebenarnya ada faktor daripada agenda syaitan itu sendiri. Sebab ini tak dapat kita nafikan. Sebab kalau kita tengok semua daripada nasihat-nasihat para nabi, Nabi Ibrahim cakap dengan ayahnya, ya, dia menyebutkan tentang aku takut bahawa engkau wahai ayahku terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sangat menderhakai Ar-Rahman, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan maknanya pada kita, ya, setiap perkara yang kita lakukan dalam hidup ini, maka sebab itu marilah kita banyak berta'awuz, ya.
terutama kita dalam konteks ilmu. Betul. Sebab setengah orang kata, okey, dulu saya jahil, alhamdulillah hari ini saya dah dapat ilmu, maka selesailah masalah saya. Tunggu dulu. Sebab ketika jahil, ada syaitan yang menjadi penggeraknya. Ya. Adakah kita duduk dalam majlis ilmu dan belajar ilmu, maka syaitan akan berlepas tangan? Tidak. Tidak sama sekali. Maka dia akan hantar general-general untuk mereka yang duduk dalam juga majlis syaitan ilmu yang berilmu. Jadi sebab tu kenapa ketika orang pandai, orang bijak dan segala macam, kenapa antara faktor yang mesti kita ambil kira, ya. Sebab tu kalau kita tengok Dayang Hadari, ya, kalau kita cuba teliti dan menghidu daripada apa yang ada dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi, banyak contoh kita duduk dalam majlis ilmu ni kan. Kenapa Nabi sebutkan satu X factor lain yang disebut malaikat? Kan? Sedangkan ilmu je kot, kan? Dapat ilmu okeylah. Dikaitkan juga dengan Tetapi malaikat. mesti kaitkan dengan satu benda yang kita tak nampak, yang namanya malaikat. Wa huffat alaihimul malaikat. Yang Allah hantarkan kepada kita. Sebab ada faktor-faktor yang kita tak nampak ini tetapi mempengaruhi kita. Jadi sebab tu mungkin bukanlah terlampau direct, sebab apa yang Muhammad Faizal tanyakan tadi kita dah sentuhkan sebelum ini tentang kenapa kelalaian kelupaan, tetapi marilah dalam kita nak membina rumah tangga, dalam kita nak mendidik anak-anak kita, dalam kita nak menjaga ofis kita, dalam kita nak membina hatta kepada negara ini, maka kena letak di dalam satu sisi pemikiran dan kesedaran kita bahawa akan ada tipuan syaitan yang akan merosakkan aku, ya. Maka perbanyakkanlah ta'awudz, ya. Cuba bayang Dayang Hadari, kita nak baca Quran, kalam Allah yang paling mulia pun Allah kata fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Apatah lagi kita nak cakap yang perkara-perkara biasa, nak WhatsApp, nak apa segala macam. Jadi saya kira untuk soalan tadi, saya lebih suka untuk kita tengok ada faktor syaitan yang merosakkan manusia sejak daripada dulu, dan kita juga kena juga sama-sama untuk menjauhkan diri daripada tipu daya syaitan tersebut. Sebab tu tak mustahil Imam Al-Ghazali menggunakan kaedah fiqh, dikatakan sebab dalam kaedah fiqh menyatakan bahawa al-wasail bihukmil maqasid. Ya, kalau maksud kita itu adalah Allah kata alla ta'budu syaitan, janganlah kamu mengabdikan diri pada syaitan, maka wasilah tipuan syaitan itu juga wajib kita tahu. Jadi bukan sekadar jauh daripada syaitan sebagai satu slogan, tetapi nak jauh daripada syaitan. Dan sebab itu nanti dia akan turun kepada satu lagi perbincangan tentang jiwa, adalah soal bila nak cerita tentang syaitan akses kita melalui apa? Hati. Syaitan tak boleh akses kita melalui akal. Betul. Syaitan tidak boleh akses melalui even hati. Dia akses melalui nafsu. Maka pada ketika itu kita tengok kaum Ad, ketika nafsu bergejolak, maka pada saat tersebut highway syaitan telah masuk tanpa tol. Jadi pada ketika itu berbondong-bondonglah syaitan, dan faktor-faktor ini dalam kita nak membina rumah tangga, masyarakat, kena kita belajar dan ambil kira. Dan kaedah yang sama mungkin syaitan akan gunakan untuk umat akhir zaman. Pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Risaunya Ustaz. Ya, para penonton sekalian, syaitan bukannya akan datang dengan rupa bentuk hantu, itu yang terutama. Tidak. Akan tetapi dia mencari kaedah apa sahaja, termasuklah kaedah yang pernah digunakan kepada umat terdahulu untuk menyesatkan kita. Okey, Ustaz, Nur Dahlia Biru pula katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah Nabi Hud AS seorang yang dapat menguasai emosinya dengan sabar apabila menerima ejekan dan kata-kata kasar dari kaumnya apabila mereka menolak dari beriman kepada Allah? Betul juga. Umat Rasul-Rasul terdahulu pun macam tu juga. Apakah sikap Nabi Hud AS sangat baik untuk dicontohi oleh para pendakwah dan para ilmuwan agama sekarang? Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah, ya. Baik, terima kasih Nur Dahlia Biru, ya. Benar, sangat benar, ya. Sebab itulah untuk menyelesaikan masalah umat ini yang Allah utus adalah Rasul, dengan sumbernya adalah daripada wahyu. Bila mereka mendapat wahyu, mereka dipanggil Nabi. Pada saat mereka menyampaikan wahyu, maka dipanggil mereka itu sebagai Rasul. Dan Nabi Allah Hud adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Kalau Da'i Hadari, ya, kalau kita tengok Rasul ini, kita kadang-kadang bahasa Melayu ni kita terjemahkannya kadang-kadang macam tak berapa nak sampai, kita kata kan. Kalau kita saya tanya Dahlia lah, saya harap Dahlia Biru ada, Nur Dahlia Biru ada, ya. Kalau saya minta, ya, saya dengar, tolong jawab. Ya. Kalau kita kata Rasul, itu apa makna dia?
Saya dengar Nur Dahlia kata utusan Allah. Ya. The messenger of God. Allah. Baik. Kalau kita kata Rasul adalah utusan, kita sebenarnya tak berapa sampai lagi dia punya terjemahan dia. Ya. Sebab kalau utusan, Rasul itu tak dipanggil Rasul. Rasul dipanggil sebagai Rasil. Sebab dalam bahasa Arab, isim fa'il yang menyampaikan disebut sebagai daripada kalimah rasala, maka orang yang menyampai disebut Rasil. Tetapi Nabi Hud bukan seorang Rasil, tetapi seorang Rasul. Dan jamaknya adalah rusulun. Rasulun, rasulani, rusulun. Ya. Baik. Kenapa saya bawa cerita ni dari sudut bahasa? Kenapa? Sebab Rasul ini dia atas isim fa'il juga, tetapi sirahnya adalah asyad mubalaghah. Dia punya sirah dia, maknanya dia punya struktur ayat itu bermaksud adalah bersangatan menyampai. Jadi kalau kita kata seorang Rasul, kita terjemah sebagai utusan Allah, dia tak sampai dalam hati kita maksud Rasul itu. Rasul maksudnya adalah seorang yang, kalau saya nak sebut tapi tak betul dalam dewan bahasa kita, seorang yang sangat 6 kali sangat menyampaikan. Sebab Rasul tu dia dah sud dalam dah sikit. Maknanya kalau kita kata dalam mubalaghah ni dia dah sud dah sekali, paling tinggi dah. Ya? Dia ada rasi, habis upaya nak menerangkan maksud Rasul tu. Ya, dia boleh jadi rasil juga ya, ruslan, rasul dalam bahasa Arab pelbagai ya. Jadi nak cerita pada kita dengan sebab kalau kita kata dia sebagai utusan, macam postman je lah. Postman, bukanlah postman maksud saya, maksudnya orang yang tolong hantarkan. Jadi kalau utusan itu hanya sebagai postman yang menghantar dan yang hadari kan, katalah kita tak ada kat rumah, apa postman buat? Dia segera letak kat situ je lah. Letak kat situ sebab dia utusan. Tetapi seorang kalaulah dia itu Rasul, betul-betul, dia akan tunggu kat situ. Bahkan cari kita sampai jumpa. Dia akan cari sampai jumpa. Dan kemudian bila kita cari, kita tak suka dia. Tapi dia tetap sampaikan sebab dia telah menyandang Rasul. Nama Rasul tersebut. Kita hentam dia, kita baling dengan batu. Dia ada lagi. Tak sama dengan utusan yang kita kata. Tetap nak bagi juga. Dia tetap. Dan kemudian postman, maaf saya kalau saya tak ada masalah kan. Kita kata, seorang postman, dia hanya hantar. Apa kandungan, dia tak peduli. Tetapi Rasul adalah ini dia benda dia dan diterangkan satu demi satu untuk kita faham makna Rasul itu sendiri. Sebab kita hari ini dah tak ada Rasul. Jadi kerana tak ada Rasul, kita tak dapat nak gambar peranan Rasul tu macam mana. Kita hanya nampak dalam idea dan kita pun beri terjemah yang ringan, ialah seorang utusan Allah. Sebab tu bila kita tengok kaum Dahlia kita tengok kepada kaum Ad yang masya-Allah, hak ketegarnya, kerakingnya, segala orang kata komponen orang sombong itu ada. Maknanya dengan watak Rasul tadi, maka menjadikan dia sabar. Ini yang berlaku pada Nabi SAW. Kenapa Nabi dibaling dengan batu, waramuhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'in na'la, mengalir darah merah melalui darah betis Nabi. Kata Zaid bin Harisah, aku dengar bunyi percikan darah ketika Nabi berlari. Tetapi kenapa Nabi tak lemah dan tak mengaku untuk kalah? Sebab Rasul itu sudah cukup untuk seorang Rasul melakukan tugas walau apa cabaran. Kita mungkin tak lah kan. Kadang-kadang kita bawa nak ajak email lah, sama-sama join, tanyalah ustaz. Kawan tu kata sorry. Kita kata khatamallah ala qulubihim. Terus masya-Allah. Maknanya kita langsung tak belajar daripada Rasul. Dan kita boleh bayanglah. Kita tak boleh nak bayang sebenarnya betapa hebatnya Nabi Allah Hud ketika berhadapan dengan kekasaran orang-orang Ad. Sabar dan istiqamah dalam menyampaikan kebaikan itu, adakah itu juga wajar dijadikan satu panduan kepada ilmuwan dan pendakwah? Ya, itulah kena makanan yang mesti ada kepada seorang da'i, seorang ulama, seorang umara, apapun. Itu adalah makanan asas untuknya. Allahu Akbar. Besar tanggungjawab tu, Ustaz. Allah. Baiklah, Ustaz, kita akan rehat seketika dan kepada anda semua kita akan tutup di TV3 dan tamat di TV3 dan akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Banyak lagi kami akan kongsikan bersama dengan anda, terutamanya berkaitan dengan sirah kisah 25 Rasul Nabi Hud alaihi salam. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
hingga ke selatan, tak dilupakan juga kepada yang berada di sekitar Sabah dan juga Sarawak, serta yang menonton kami dari luar negara, terutamanya ada sahabat-sahabat juga dari Indonesia. Terima kasih ya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini bersama dengan saya Da'i Hadari dan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali, kita bincangkan tentang topik besar kita sirah. Kita fokuskan kepada kisah 25 Rasul. Kita belajar tentang Nabi Hud alaihi salam. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita Ustaz. Cuma ada soalan daripada Kak Ju Zabidi ni. Bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Kenapakah kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam? Adakah kerana kaum Ad berpegang teguh pada ajaran nenek moyang mereka? Saya terfikir Ustaz, jika dapat dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mula dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikaitkan dengan kepercayaan nenek moyang. Siapakah kamu Muhammad nak menolak kepercayaan nenek moyang kita? Bahkan jika dilihat kepada sirah-sirah Nabi terdahulu pun macam tu juga. Adakah kepercayaan nenek moyang ini menjadi alasan kepada mereka untuk menolak ajaran yang benar? Baik, terima kasih Kak Zu ya, Kak Ju Zabidi dan Da'i Hadari, semua yang bersama dengan kita sampai ke penghujung lah, ni dekat nak hujung kan. Ya, betul. Kan? Jadi kalau kita tengok pengkaji tentang manusia lah, kita tengok tentang orang kata tabiat manusia ni. Manusia ni dia ada satu kecenderungannya adalah mengulang benda yang sama. Itu manusia. Manusia bukan suka explore, manusia tak suka berubah. Manusia dia suka mengulang benda yang sama pada rutin yang sama. Apatah lagi apabila rutin tersebut telah menjadi adat, dan adat itu telah menjadi daripada sumber kepercayaan. Jadi daripada pattern semula jadi manusia itulah yang tak hairan kalau kita tengok Kak Ju sebutkan, tanyakan tadi, adakah kerana kepercayaan nenek moyang itu? Sebab cuba bayang proses pengulangan itu betapa, sebab dia macam snowball. Satu benda yang kita ulang ni dia macam snowball, makin lama makin besar, makin lama makin besar ya. Kalau baik insya-Allah, tetapi begitu juga kalau benda tu buruk ya. Dan satu lagi, benda baik ni masalahnya adalah benda baik payah nak diistiqamah, benda buruk payah nak ditinggal. Jadi itulah konflik yang membentuk kita dalam kita nak melakukan kebaikan. Dan kerana itulah Da'i Hadari kenapa Islam datang, dan satu ruh yang sangat penting dalam ajaran Islam adalah hijrah. Hijrah itu bukan hanya orang kata slogan, bukan hanya nasyid. Hijrah adalah tak kan. Tetapi hijrah adalah untuk menanggal, melonggar, mula nak bagi longgar lu dan tanggal kebiasaan manusia ni. Sebab manusia suka ulang benda yang sama. Cuba bayang Da'i Hadari, kalau kita pergi masjid lah tempat kita, kita boleh jumpa insya-Allah tuan haji tu duduk kat sana, kat situlah insya-Allah. Belah kanan, belah depan, situlah insya-Allah. Ni benda yang tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Kalau seorang tu duduk belah kiri, kalau seorang duduk depan, insya-Allah pergilah berapa kali pun, berapa tahun pun, di situlah mereka. Sebab itu adalah tabiat manusia. Dan pastilah syaitan mengeksploitasi pattern manusia ini, dan dia masukkan benda tak elok, kemudian dia dah menjadi adat. Sebab adat ni maksudnya kebiasaan, berteraskan kepada kepercayaan, dan ketika itu akal yang paling sihat pun dia tidak berfikir lagi. Sebab benda itu, sebab akal ni untuk makluman Da'i Hadari, dia kadang-kadang, sebab badan kita ni yang paling susah adalah tenaga yang paling banyak adalah terbit daripada berfikir. Betul. Sebab tu kalau boleh akal dia tak nak, dia nak sebab tu sehingga ada kata-kata menyatakan kenapa akal kita berfikir, sebab dia cepat untuk dapat jawapan supaya dia boleh rehat. Sebab tu dia fikir. So dia fikir tu untuk dia rehat dengan cepat. So maknanya intellectual ataupun kebijaksanaan ini walaupun ada, tetapi tak boleh membuang kebiasaan tadi. Sebab kebiasaan tu lama-lama dia jadi satu seronok kepercayaan. Dan itulah cabaran sebenarnya pada Nabi Hud alaihi salam, pada Rasulullah yang Da'i Hadari sebutkan, dan begitu juga kepada kita, nak membuang kebiasaan-kebiasaan. Dan sebab itulah roh hijrah itulah yang perlu kita masukkan sehingga kita tak pernah rasa qanaah qanaah untuk dunia itu baik, tetapi untuk kebaikan itu buruk. Katalah kita ni hari ni kita nak buat satu kebaikan, alhamdulillah dah cukuplah, kita diorang tanyalah ustaz ni kan. Itu qanaah. Untuk duit alhamdulillah kita ada berapa dalam 1000 hari ni, alhamdulillah contohnya kan. Qanaah, it's okay.
tetapi untuk kebaikan tak okey. Jadi sebab itu roh hijrah itu sebenarnya memecah, mula dilonggarkan dulu dan memecah daripada kebiasaan, daripada sifat tadi. InsyaAllah kalau kita boleh dapat tak ada berlakulah apa yang seperti yang berlaku pada siapa tadi, pada kaum Ad yang tadi yang dihadapi oleh Nabi Hud alaihissalam. Maksudnya Ustaz, syaitan ataupun iblis ni, mereka sebenarnya dah mengenali manusia sejak awal lagi. Mereka tahu bahawasanya manusia akan ada kebiasaan dan kebiasaan itu sebenarnya tidak boleh ditegur, tak boleh langsung nak diubah, melainkan manusia itu sendiri yang berhijrah. Allahu akbar. Sebab tu lagu nona-nona zaman sekarang tu bukan sekarang, zaman dulu lagi dah ya. Tak boleh tegur, tak boleh larang, bukan anak muda sekarang. Sejak daripada nenek kita dulu dah. Jadi itulah pattern manusia. Itulah pattern manusia. Namun sebab itulah Allah datangkan petunjuk, dai, rasul, guru, ulama-ulama kita yang nak siramkan kita daripada lalai. So kalau kita buang mereka, maka kita akan terus lalai. Allahu akbar. Baik. Tu risau pula, kadang tu ada yang menempelak pun ada. Allahu akbar bila ditegur. Okey Ustaz, Pak Suli pula katanya, Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalannya, apakah reaksi kaum Ad yang melihat awan hitam di langit sebelum turunnya musibah bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan berapa lama kemarau yang melanda kaum Ad itu? Sebenarnya kalau ikutkan turutan, kemarau dulu Ustaz ya, kemudian baru awan hitam itu datang. Mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, Masya Allah, Pak Suli Ramli macam faham je kan. Maknanya kalau kapal terbang tu pilot dah kata tak lama lagi kita akan mendarat. Tegakkan tempat duduk ya. Okey. Jadi maknanya macam nak mendarat lah apabila Pak Suli Ramli bawa kita kepada ending cerita kaum Ad tadi. Yang tadi kita tengok tu rupanya baru awal-awal, macam cerita Hindustan tu awal-awal ya. Gangster bukan main powernya kan. Potong saga dia tendang macam tu je, terbang kan. Nak ceritanya Masya Allah, itu ceritanya di permulaan. Tapi inilah yang kita nak belajar ya. Dia bukan kisah Ad yang dah berlalu, tetapi ingat sejarah berulang dengan sendiri. Maknanya sesuatu bala itu, sesuatu azab daripada Allah itu, cuma macam Da'i Hadari sebutkan tadilah ya, kita ni sebenarnya sangat bertuah kerana rahmat Nabi itu sendiri. Betul. Ya, di antara rahmat yang kita lupa, yang sebenarnya orang-orang kafir juga mendapat manfaat daripadanya, adalah dengan sebab adanya Nabi akhir zaman, sunnatul awwalin. Sunnatul awwalin ni maknanya mereka derhaka, hujungnya azab. Mereka derhaka, hujungnya azab. Terus dibagi azab ya. Dengan sebab rahmat Allah yang rahmatan lil alamin kepada Nabi tersebut, maka hari ini ditangguhkan azab tersebut. Kalau tidak, Allah katakan dalam surah Kahfi, la'ajjala lahumul azab, nescaya kami akan segerakan azab tersebut. Tetapi dengan sebab doa Nabi, syafaat Nabi di dunia lagi, maka kita ada ruang untuk tangguh supaya kita sempat berfikir kembali. Jadi itu kita kena syukur terlebih dahulu ya. Sebab itulah kita rasa, ya Allah, bertuahnya kita ini. Kalau kita zaman dulu tak tahu apa jadilah ya. Malaysia ni pun dah tinggal padang terkukur, tenggelam ya, dan segala macam yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu berlaku. Namun tidak mustahil ada juga orang yang mempermain-mainkan ya. Alah, ya ke betul? Betul ke tidak? Nampak tak? Kalau kita mempermain-mainkan ya, itulah juga yang berlaku pada kaum Ad yang kita katakan tadi. Ketika mukaddimah kepada kehancuran mereka dengan berlakunya kemarau yang panjang, dan Nabi Allah Hud mengingatkan kepada kaumnya. Sebab tu ada soalan rakan yang kita mungkin tak sempat nak baca tentang mukjizat ya. Dalam Al-Quran tak ada menceritakan mukjizat yang berlaku kepada secara spesifik, mukjizat yang berlaku kepada Nabi Hud alaihi salam. Dan ulama pun kata tidak ada ayat yang kita boleh kaitkan bahawa Allah nak tunjukkan mukjizat seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti Rasulullah. Namun mereka mengkategorikan bahawa prediction ataupun an-nubuat, kita kata ya, tak layak kita kata predik tu untuk makhluk, manusia yang tak dapat sumber berita. An-nubuat maksudnya sesuatu wahyu yang datang yang diceritakan dalam bentuk kemarau ini sebenarnya adalah azab Allah. Itu mukjizat dikatakan yang berlaku pada Nabi Hud. Maknanya menyebut tentang perkara yang di luar kebijaksanaan dia orang. Nampak ada orang tu intelektual. So intelektual dia tolak campur bagi cos, sin, tangen, punca kuasa semua 2 nilai X.
berapa nilai X, sebab tu tak buat apa-apa pun. Nak ceritanya, maknanya sebab itulah pada ketika itu, ketika kemarau, mereka masih lagi logikkan dia. Walaupun Nabi Allah Hud datang, dan sebagian ulama menyatakan bahawa sebutannya yang saya guna bahasa kita prediction dia bukan tak betul. Prediction maknanya kita apa dia? Andaian ataupun kita kata jangkaan ya. Nabi bukan menjangka sebab Nabi itu bercakap dengan wahyu. Baik. Itu dianggap mukjizat sebentar tadi, namun ditafsir oleh orang Ad sebagai itu adalah sebagai benda normal dalam alam. Ini ada apa kata apa? Ini adalah biasalah kemarau biasa, kemarau ni katanya. natural ya. Dan kemarau itulah yang kemudian kalau Pak Suli Ramli tanyakan tadi, yang panjang tersebut, sedangkan berulang-ulang kali Nabi Allah Hud mengingatkan mereka ini adalah azab. Inilah azab, mereka tak percaya. Dan kita kena ingat juga kalau sebab daerah ruang dakwah ruang dari segi geografinya adalah daripada Amman, daripada Jordan sampai ke Hadramaut. Itu ruang kaum Ad ini sebenarnya, seluas itu. Dan berlegarnya Nabi Allah Hud dalam daerah tersebut dalam memberi dakwah, dan mereka menggunakan logik. Ini hanya sekadar macam, dan sehinggalah akhirnya datangnya awan yang berwarna hitam. Dan macam kita lah ya, orang tua pun kata kalau tengok apa tu, jangan dibuang air tempayan tu kan, maknanya maknanya ini cerita lebih ekstrim lagi. Orang tua kata tengok awan mendung, jangan dibuang air dalam tempayan. Itu normalnya di sini kan. Dan orang Ad bila tengok awan tersebut terus confident bahawa hujan nak datang. Hujan akan datang, dan hujan adalah gambaran kepada rahmat. So mana boleh turun hujan, selesai masalah kemarau sebelum ini. Sedangkan awan tersebut adalah merupakan sebagai satu noktah, ataupun kalau kita katakan bahawa paku terakhir bagi keranda kaum Ad. Maksudnya Allah telah membantai mereka yang mereka anggap bijak, yang mereka dah protect. Yang Allah gambarkan mereka membina istana di puncak bukit yang mereka tak perlukan pun. Jadi begitulah kadang-kadang tengok bukit, jom kita buat istana yang cantik, dan kemudian mereka tak duduk pun, tak perlu pun. Jadi mungkin nanti akan ada soalan yang lain betul-betul nak ceritakan kegawatan akhir tersebut, tapi kita nak menjawab soalan Pak Suli Ramli sebentar tadi. Maknanya awan hitam tersebut pada jangkaan mereka adalah rahmat, tetapi hakikatnya adalah pengakhiran bagi sebuah tamadun yang begitu gemilang hanya dengan azab yang berlaku kemudian. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itulah akibat kerana mencabar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita mencabar kekuasaan Allah dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Baiklah Ustaz, kejap lagi saya nak tanya ibrah, apa yang kita boleh belajar daripada kisah yang menimpa kaum Ad ini. Sekejap lagi Ustaz ya, insya-Allah. Para penonton sekalian, kita ambil masa fikirkan sejenak pengajarannya. Terus bersama kami, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami di sini teguh berdiri kukuh kerana anda terus memberi sokongan kepada kami setiap pagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah kita bicarakan tentang sirah kisah 25 Rasul berkaitan dengan Nabi Hud alaihi salam bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Kalau dalam bola sepak ni dah masuk minit ke 80, nak minit ke 90 dah ni, hujung-hujung dah ni. Ustaz ya, pencuitan terakhir dah ni. Jadi Ustaz, sebelum kita nak pergi dengan lebih mendalam, mungkin apa yang kita nak dapatkan ataupun apa yang kita boleh belajar tentang sifat Nabi Hud alaihi salam ini, bagaimana mungkin kalau kita ambil daripada soalan Zuhara ni di Facebook, katanya setelah peristiwa ribut yang dahsyat itu berlaku, ke manakah Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya berpindah? Dan kemudian ditanyakan juga berkaitan dengan usia ketika Nabi Hud wafat. Silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah, terima kasih Zuhara ya.
Alhamdulillah penonton kita yang bersama sampai ke penghujung untuk mengutip apa yang boleh kita pelajari bersama daripada kisah Nabi Hud dan kemudian apa nasib yang menimpa kepada kaum Ad ya. Kita membaca ayat Quran, Allah menyebutkan tentang wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin khushuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ayat ini marilah kita buka pintu hati kita. Sebab tamadun yang gemilang menjadi hancur dan tak ada apa yang tinggal. Artinya kemegahan, kekayaan, kehebatan intelektual kita itu akan jumpa satu titik yang sangat pedih ya, nak ditanggung. Kita baca pun sedih, apatah lagi orang yang melalui kedahsyatan tersebut. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala tadi Pak Sulirat kita sambunglah ya. Ketika mereka nampak awan hitam tersebut, mereka sangka bahawa itu adalah rahmat, tetapi itulah sebenarnya kehancuran total buat mereka, fatal ya, fatal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk benda yang di luar bidang capaian mereka. Sebab manusia sentiasa rasa bahawa in control. Kita rasa bahawa okay, everything dalam kontrol kita. Dan orang derhaka sangka bahawa everything dalam kontrol dia. Termasuklah ketika peristiwa COVID-19. Apa pun. Kita sangka no, ini kita boleh kontrol. Semua dalam kontrol kita. Dan kita kena sedar bahawa ada benda yang di luar bidang kuasa kita, ya. Kalau kita tengok orang cakap tentang mother nature dan segala macam, itu pun kita tak boleh nak lawan. Apatah lagi pencipta kepada mother nature. Ya, pencipta kepada yang alam seluruh ini kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka katakan bahawa peristiwa ini berlaku pada musim sejuk. Maka sebab tu dikatakan bahawa rihin sarsarin atiyah, yang bermaksud berlaku satu angin kencang yang sangat dingin. Sebab musim sejuk, mungkin kalau kita pergi luar negara kita pernah ada pada musim sejuk. Angin tersebutlah yang memusnahkan mereka dan berlaku secara berterusan. Ya, dan Allah detailkan dengan kata alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Maknanya 7 hari dan Allah detailkan lagi 7 malam 8 hari. Kenapa Allah detailkan itu? Sebab Allah boleh hancurkan manusia. Sebab 7 ni ya, kalau kita tengok orang barat pun bila COVID tulis 7 habits, dia tulis 7. Kenapa 7 menjadi angka besar dalam kepala manusia? 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lautan, 7 hari, 7 segala macam. Dia adalah menunjukkan bahawa satu jumlah panjang. Maknanya satu penderitaan panjang. Cuba bayang berlaku pada Ad. Sebab nanti Thamud terbalik pula. Thamud dengan satu teriakan sahaja. Betul. Maka dengan satu teriakan hancur satu tamadun. Maknanya Allah, kamu nak pilih yang satu. Kamu nak hancur dalam keadaan satu teriakan ataupun kamu hancur dalam keadaan 7 hari 8 malam yang panjang yang kamu kena tempuh. Dan Ad menempuh satu benda yang panjang tersebut. Dan kan Allah habiskan dengan ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Maka kamu melihat kaum Ad, bayang balik tadi sebelum kita bincang ya, gagah, bijak, intelek dengan hebat. Apa jadi pada kaum ini akhirnya? Pada waktu itu mati bergelimpangan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buat majaz, buat misal. Allah kata ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Seperti hanyalah pelepah-pelepah tamar ataupun tunggul-tunggul tamar yang khawiyah, yang tak ada nilai apa-apa. Sekarang kita tengok, wow, hebatnya. Kita tengok satu tunggul yang tak ada nilai apa-apa. Maknanya itu menjadi pengakhiran kepada tamadun. Yang dahulunya tubuh badan besar-besar, tubuh sasa bijak, dan juga bijak, intelek, hebat, tanah yang subur. Tanah yang subur, tapi apa akhirnya yang mereka tempah. Jadi betul lah kalau kita rasa nak belajar kan, kita pilihlah mana satu tamadun yang kita nak. Kita nak bina tamadun yang gemilang, hebat, bangunan yang mencakar, menggaru langit ya, yang menggaru langit kita katakan, dan akhirnya mendapat bencana yang dahsyat. Sebab 7 hari 8 malam itu adalah nak merujuk bahawa ada masa Allah biarkan kaum itu sengsara, matinya beragan. Maksudnya matinya sangat susah. Maksudnya nak jatuh tu 7 hari itu adalah satu simbol kepada panjangnya kehancuran tersebut. Dan itu semua adalah merupakan balasan yang berlaku. Dan kita sebab kita awal tadi kita kata kita nak set up kita punya tamadun.
Adakah kita nak set up pada benda pengakhiran yang sama? Kita memulakan langkah, tetapi adakah kita nak pengakhiran kita seperti yang berlaku kepada kaum Ad, kepada bangsa kita, negara kita? Wal'ayazubillah. Tentu jawapan kita semua, kita kata, beramai-ramai kita kata, tidak ya Allah, kami tak nak negara yang kami sayangi, bangsa yang kami sayangi, ini akan hancur seperti mana hancurnya kaum Ad. Allahu Akbar. Itulah kehancuran yang pernah menimpa kepada kaum Ad. Dan banyak lagi kita boleh mengambil iktibar daripada kisah-kisah kaum yang terdahulu. Ustaz, saya tertarik dengan apa yang Ustaz sampaikan tentang peribadi dan usaha dakwah Nabi Hud AS. Adakah menyampaikan kebenaran ini perlu disebarkan, tak kira siapa sahaja, sebagai tanda kasih sayang kepada sesama manusia, macam yang Ustaz ceritakan tentang perkataan Rasul dan Rasul tadi? Ya, sebab itulah Allah apabila menyebutkan tentang umat yang hebat, itu cirinya adalah menyuruh kepada kebaikan, menghalang daripada melakukan kemungkaran. Itu kriteria yang Allah katakan tentang umat yang hebat. Sebab umat tak boleh jadi hebat kok mana pun macam Nabi kaum Ad kalau mereka tidak accept amrun bima'ruf dan mereka tak boleh menerima nahyun anil munkar. Maka sebab tu dalam masyarakat kita budayakan amrun bima'ruf bersamaan dengan nahyun anil munkar. Kita bukan sekadar hanya menyuruh kepada kebaikan, tetapi setiap kita kena peka untuk mencegah mana-mana kemungkaran. Ya, insya-Allah kita sebenarnya menuju kepada ummah yang dikata khair, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan dapat perkara tersebut. Baik, di hujung ni Ustaz, pelan tindakan kita sebagai umat ataupun manusia yang diberikan Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu terkandung pelbagai kisah umat terdahulu, termasuk kaum Ad ini. Apa tindakan kita selepas ini, Ustaz? Baik, yang penting adalah kita belajar dan kita tahu bahawa tamadun adalah asas. Even agama Islam ni sebenarnya ilmu yang kita bincangkan ini pun adalah untuk membina tamadun sebenarnya. Membina tamadun. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Itulah asas tamadun. Dan marilah jadikan ilmu kita itu sesuatu yang menuju kepada pembinaan tamadun tersebut. Kita boleh berbincang soal ilmu. Sebab ilmu adalah minyak yang kita pijak. Namun sebelum kita tekan minyak, kita pastikan masuk gear drive D, supaya kita tak masuk gear reverse. Kalau tidak, kita bincang ilmu tapi ummah makin mengundur ke belakang bila berlakunya perpecahan demi perpecahan, kerana itu sifat-sifat kehancuran bagi kaum-kaum yang terdahulu. Ya, jadi sebab itu kita harap benda ini dapat difahami bagi para pencinta ilmu yang berada dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini, dan insya-Allah tak berhenti di sini, kita terus mengkaji dan mengaji. Insya-Allah kita akan dapat sesuatu pengajaran terbaik. Baiklah, terima kasih Ustaz. Bermula dengan anda semua tekan butang kongsi, butang share di Facebook anda untuk ramaikan lagi orang dapat ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah Ustaz, sebagai penutup mungkin doa daripada Ustaz, silakan Ustaz. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Berpisah kami sebentar nanti berpisah orang-orang yang diampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap yang menadah tangan pada saat ini ya Allah, Engkau berikan segala kebaikan dan kerahmatan daripada-Mu ya Allah. Dan Engkau jauhkan daripada setiap yang menadah tangan saat ini ya Allah, daripada sebarang mala petaka, bala bencana dan wabak ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penentu, maka tentukanlah yang terbaik buat kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, berilah seluruh limpah kurnia baik buat kami di dunia, juga buat ayah dan ibu kami dan guru kami ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada neraka Jahannam ya Allah. Jadikanlah setiap yang menadah tangan ini ya Allah, namanya tertulis dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang daripada kami ya Allah namanya tercatat sebagai penghuni neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali kerana sudi bersama dengan kami Ustaz, kongsikan tentang topik kita Nabi Hud alaihi salam. Banyak yang kami dapat belajar. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah sebagai saham akhirat juga buat Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Anas, kita akan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif ataupun Mia. Kita akan sembang tentang sensitiviti akidah Muslim. Insya-Allah jangan lupa Sayyidul Ayyam esok hari Jumaat. Para penonton sekalian, Al-Quran itu telah lengkap pelbagai kisah yang ada dalamnya dan kita kena belajar, ambil ibrah daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya, bahkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.